أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama tuan-tuan, apa khabar semua? Apa khabar Ustaz Tirmizi? Alhamdulillah ya. Mari sama-sama kita mulakan My Quran Time kita pada hari ini dengan bacaan doa ya yang kita belajar Ustaz ya. Maha sucimu ya Allah, tidak adalah ilmu yang engkau ajarkan kecuali sesungguhnya ya, kecuali yang engkau ajarkan, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Sama-sama kita baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, ditambah dengan rabbi zidni ilma. Wahai Allah, wahai Tuhan, tambahkanku ilmu. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, inilah My Quran Time pada hari ini. Kita bertemu dalam, kita meneruskan halaman ke-11 kita Ustaz ya pada hari ini, alhamdulillah, dan kita ingin menyambung kisah ya, kisah yang telah kita belajar, yang kita tengok semalam, di mana apabila kita melihat kepada cabaran ya Bani Israel ya, mereka itu didatangi oleh hidayah ya, tetapi mereka buat perangai dan sebelum kita terus meneruskan, mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan Ummul Quran sebentar tadi, iaitu surah yang selalu kita ulang, dan salah satu daripada yang kita baca sebentar tadi adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai, iaitu kita melihat pada kisah ya Bani Israel ini, bila ada peristiwa pembunuhan berlaku, kemudian diseru untuk mencari menyembelih seekor lembu, dia buat perangai dia ya. Perangai inilah yang menjemput kemurkaan daripada siapa? Daripada manusia, tetapi lebih daripada itu kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kita nak sambung ya, bermula daripada ayat 70. Kita baca Ustaz ya sebentar lagi. Tapi sebelum itu, sebelum kita baca, mari kita tengok sinopsis apakah kandungan halaman yang ke-11 pada hari ini. Jadi itulah apa yang ada pada muka surat 70 hingga 73 itu, sambungan kisah sembelih lembu betina. Ya Ustaz ya, semalam kita dah bincang, mereka tanya lembu macam mana, warna macam mana. Hari ini sambung lagi, pasal dah susah sangat nak cari lembu tersebut. Akhirnya mereka tanyalah Nabi Musa, tolong cerita yang sebenar-benarnya apa ya, kita akan tengok. Kemudian kekerasan hati orang Yahudi ya, kekerasan hati Bani Israel yang ada kaitan dengan kita juga. Kita nak simak, kita ni hati keras ke hati lembut, itu yang Allah nyatakan. Dan disambung dengan kaum Yahudi dianggap mustahil beriman ya. Allah memberikan beberapa perkara, dan perkara ini bukan sekadar untuk kita
kita kata oh ini orang Yahudi dekat Israel sana, tetapi sebenarnya ini panduan kepada kita tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita semak, adakah kita ini mengikut jalan kanan menuju kepada syurga ataupun naudzubillah min zalik yang Allah nyatakan hati yang rosak, hati yang sakit disebabkan tidak mahu beriman. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan ayat yang ke-70 hingga ayat yang ke-72 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada hari ini kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat yang ke-70 hingga 72, muka surat yang ke-11 ya. Dah kita sampai muka surat ke-11 Ustaz. Alhamdulillah. Kita pasal Bani Israel Ustaz. Bani Israel. Kita pasal kisah Bani Israel. Banyak songel, banyak soal. Banyak songel, banyak soal dan banyak degil Ustaz. Masya-Allah. Jadi kisah Bani Israel begitu masyhur dalam Al-Quran Al-Karim, dan hari ini dikhususkan lagi kisah tentang pembunuhan ya. Kemudian dihidupkan kembali orang yang telah mati. Satu perkara yang luar biasa yang akan insya-Allah sama-sama kita dengar nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ustaz membaca ayat 70 dan 71 sebentar tadi Ustaz ya. Kita melihat kepada apakah isi daripada ayat ini. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang lembu betina itu ya. Kerana sesungguhnya lembu itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendakinya saya kami mendapat petunjuk ya. Sebenarnya perkataan yang diucapkan ini mahi ini apa, lembu betina tu apa, mereka dah tanya dah awal tadi ya. Kalau kita tengok balik kepada ayat yang ke 68 ya, ayat 68 muka surat sebelumnya, memang mereka dah tanya dah yubayyin lana mahi, dah tanya dah, dah diterangkan. Lepas tu dia tanya lagi, dan kali ini bila mereka rasa macam susah sangat nak cari warna macam tu lah apa sebagainya, jadi dia tanya Nabi Musa ya, yang menyerunya Nabi Musa daripada Allah SWT. Dia kata innal baqarata tashabaha alaina, lembu ni lebih kurang sama je lah kan. Awal tadi dia yang tanya, sepatutnya dah dapat arahan, buat je, tak payah banyak tanya kan. Tetapi mereka tanya itu pasal memang dalam hati itu bukan tanya untuk cepat melaksanakan, tapi tanya untuk lambat melaksanakan. Dan itu pelajaran untuk kita. Kita jangan banyak pada zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang sampai tak berani bertanya, sampai Jibril datang kepada Nabi dalam hadis Jibril Ustaz ya, yang Islam iman ihsan itu, kerana sahabat pernah kena tegur pasal banyak sangat soal yang menyebabkan kita lambat untuk berbuat sesuatu. Jadi dah dapat idea, jalan. Kalau salah kita baiki lagi, tapi jangan sampai kita kata nak sempurna, rupa-rupanya dia menyusahkan. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ulama membincangkan mereka ni pasal guna akal mereka, guna akal tak ada masalah kan, tapi guna akal yang berasas pada hati yang ada masalah, mereka tak jumpa-jumpa. Tetapi kerana mereka mula menyatakan wa inna insyaallahu lamuhtadun, dia dah mula dah menyerah, ya Allah ya, moga-moga Allah akan beri petunjuk apa? Petunjuk nak cari lembu ni kan. Lepas tu dia buat perangai lagi. Tapi kali ini paling kurang pun pasal dia cakap insya-Allah, panduan untuk kita apa? Setiap kali buat sesuatu itu jangan lupa dengan
insya-Allah, kerana kalau bergantung kepada pemikiran dan juga perasaan pengalaman kita, kita akan sukar dalam hidup. Kita akan tension ustaz ya. Tension betul dengan orang-orang di sekeliling kita buat perangai apa sebagainya, tapi kalau insya-Allah Allah boleh susun orang lain itu mengikut kepada apa yang terbaik dalam hidup kita. Qala innahu, ya. Kemudian apa yang berlaku? Dia Nabi Musa menjawab. Dia berfirman, Allah berkata, lembu itu satu, lembu betina belum pernah dipakai untuk bajak tanah. Yang kedua, tidak pula untuk mengairi tanaman. Sihat dan lebih mencabar lagi, tanpa belang. Dia basically kalau kita tengok yang lembu apa dekat New Zealand tu dia ada tumpuk-tumpuk kan. Banyak ni yang ada tumpuk ataupun ada kurang sikitlah. Yang ini mesti pastikan satu warna dan tidak ada tumpuk-tumpuk. Jadi bila dah cakap begitu, mereka kata al-an jita bil haqq. Sekarang barulah jelas ya. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun, ya, maka mereka pun menyembelihnya, tapi mereka nak cari lembu itu amat sukar. Dalam satu cerita menyatakan harga lembu itu adalah amat mahal. Pasal apa? Pasal awal-awal dah kata sembelih-sembelih je lah kan, tapi pasal banyak sangat sampai tak boleh, tak pernah bajak, tak pernah tarik air, tak pernah mestilah sempurna. Jadi itu adalah rare kan, amat jarang ada. Jadi wa makadu yaf'alun, hampir sahaja mereka tidak melaksanakan perkara tersebut. Okey. Jadi kalau kita tengok cerita ini ustaz ya, mula-mula cerita pasal Nabi Musa suruh sembelih je. Tak tahu apa isunya. Yang ustaz cakap pasal terbunuh itu baru masuk cerita. Baru masuk cerita dia. Baru masuk cerita. Ya. Jadi mari ustaz kita baca ayat 72, 73 hingga 74. Okey, seterusnya ayat 72, 73, 74. Baik, sahabat Al-Quran, kita akan mulakan baca daripada wa id qataltum. Okey, maknanya satu cerita pula yang akan berlaku selepas itu. Okey, sebab itulah bila sebut perkataan id, kata para ulama, dia masuk ketika. Ulama tafsir tambah lagi dengan masuk ingatlah. Ketika mana, supaya kita dapat ambil pengajaran. Kisah Bani Israil ini bukan sekadar untuk kita dengar Ustaz Fazlul cerita saja, tapi pengajaran penting. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita bukan untuk sia-sia kita nak tahu cerita begitu, tapi jangan jadi macam seperti mana Ustaz sebut, banyak songeh. Banyak dia punya permintaan tapi tak buat-buat juga. Jadi kalau kita tengok ustaz ni, ceritanya sebenarnya yang terbunuh dulu. Kemudian kena sembelih lembu untuk tentukan siapa pembunuh kan. Tapi susunan dalam Quran ni sembelih dulu. Lepas tu baru Allah cakap tentang yang kita nak baca ni. Mari. Okey. Ayat 72, 73 dan 74. Sama-sama kita hayati dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat pencerahan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitan. Saya baca dengan teranum ataupun maqam Hijaz, sambung daripada awal tadi ya. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
Sadaqallahul azim. Surahul Azim ayat 72 hingga 74. Ayat 72 itu, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang lalu kamu tuduh menuduh tentang hal itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Ya, baru masuk cerita ya. Cerita pembunuhan tadi. Pembunuhan ya. Awal-awal tadi tak ada, yang kita tengok semalam tak ada. Tiba-tiba je kena sembelih kan. Tapi lepas tu baru cakap rupanya mengapa kena sembelih itu, kerana salah satunya ialah ada peristiwa pembunuhan ya. Lalu kamu tuduh menuduh tentang itu. Dia cakap kamulah ya. Dan kisah ini sebenarnya spesifik orang Yahudi yang tahu perkara ini, tapi dibawakan kisah ini kepada kita pasal apa? Pasal sebenarnya ada di antara mereka ini yang terlibat dengan pembunuhan tapi tak nak mengaku. Tidak mengaku ya. Jadi tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Jadi apa yang disembunyikan itu pembunuh tersebut Allah nak singkap dengan apa? Dengan arahan sembelih lembu. Kemudian lepas ini nanti lembu itu bahagiannya ataupun ada yang kata darahnya perlu diletakkan, disentuh sikit pada si mayat itu, dia bangkit dan beritahu siapa pembunuhnya tadi. Okey. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya pada hujung ayat ini tadi, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Itu penting sangat. Allah pasti akan menyingkap apa sahaja yang kamu semua sembunyikan untuk orang Yahudi. Tapi ada kaitan dengan kita ke? Sudah tentu ya Ustaz ya. Maksudnya kalau di kalangan orang Islam dia ada sembunyi-sembunyi sesuatu perkara yang tidak benar ya, Allah akan singkapkan juga perkara tersebut. Macam-macam cara. Dalam hal ini Allah singkap dengan hanya seekor lembu sembelih, letak darah kan. Itu mudah bagi Allah nak menyingkap. Itu sekadar sebagai satu prosesnya Ustaz ya. Tapi sebenarnya Allah boleh je tiba-tiba keluar dekat Facebook kan, tiba-tiba keluar dekat Twitter ke, tiba-tiba ada orang terjumpa sesuatu ke, kesan daripada apa yang kita sembunyikan, apa yang kita buat silap jenayah, Allah boleh singkap. Termasuklah kalau dekat mahkamah itu buka akhirnya sebenarnya kamu yang menzalimi rakyat contohnya. Allah boleh buat perkara itu. Pernah Allah buat pada Bani Israel. Ia boleh buat juga kepada kita. Pelajarannya agar kita jangan main-main ya, jangan main-main dengan mesej daripada Allah. Okey, itu adalah daripada ayat 72 dan 73. Apa yang perlu dibuat dengan lembu tersebut? Faqul nadribuhu bi ba'dihha, kena pukul ya, maksudnya kena sentuh kepada mayat tersebut, sebahagian daripada lembu tersebut. Ada yang kata dengan darahnya. Kadzalika yuhyillah. Okey, Allah menunjukkan, ini pelajaran yang penting. Allah boleh menghidupkan yang mati Ustaz ya, dan juga nak menampakkan kebesaran Allah la'allakum taqilun ya. Maksudnya bagi orang Yahudi, bila mereka lihat pada peristiwa ini, gunalah akal. Ya, Allah cakap begini, gunalah akal, kamu pandai sangat, guna akal. Kalau ini yang hebat, Allah boleh hidupkan kemudian beritahu pembunuhnya kemudian mati balik, takkan kamu tak boleh fikir kan? Pasal apa? Pasal mereka kata mereka pandai, the chosen one, mereka ni terpilih. Guna akal betul-betul. Sebenarnya siapa yang hebat sebenarnya ya? Dia kena ikut Allah ke ataupun Allah kena ikut dia? Yang ini. Dan bercakap tentang taqilun, akal, intelek ini tuan-tuan sekalian, dia ada cabaran. Orang ada degree, ada master, ada PhD, belajar tinggi-tinggi, dia ada cabaran menggunakan akal. Apakah cabarannya? Thumma qasat qulubukum. Bila hati itu keras, Ustaz ya, pasal hati ni ada kaitan dengan perasaan. Bila dalam diri, dalam hati ini ada dengki, ada tak puas hati selalu, ada tu, dia akan mengganggu cara kita berfikir. Kita yang bijak, ada ilmu pun, kerana hati ini ada jealousy, dengki dan sebagainya, hasad, maka dia akan gunakan ilmu itu untuk menghasad orang lain. Itu sebabnya dalam Al-Quran ini, surah Al-Baqarah ini menyelesaikan isu hati dan juga akal kita. Allah bagikan hujah ya, Allah berikan menyebabkan kita berfikir dengan bagus, dan juga untuk hati kita pasal mind and heart. Bahasa Inggeris Ustaz ya. Minda dan juga hati kita ni, dua-duanya ini amat penting. Kalau ini tidak dijaga, pandai macam mana berilmu agama tinggi berlangit, tetapi akhirnya dalam kes kita belajar dalam muka surat 2 Ustaz ya, orang-orang yang digelar kafir itu ialah bila dia tahu dah mesej yang betul, tetapi pasal dengki, dia tak terima pasal Arab, kami Bani Israel, dia resis, menyebabkan mereka
akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah beritahu kat sini kesan daripada hati yang keras itu, kalau dia buat lagi perangai, dia akan jadi au asyaddu qaswah, akan jadi lebih keras. Bila jadi keras, apa jadi? Ia menyebabkan seseorang itu tidak dapat cahaya daripada Allah, dan daripada diri yang ada cahaya pun tidak dapat keluar. Macam batu lah Ustaz ya. Maksudnya cahaya daripada atas sana nak ke hati kita pun tak boleh, dan daripada hati itu pun tidak boleh menyebarkan kebaikan. Dia akan sebarkan benda-benda yang keras yang merosakkan dunia ini, ya. Dan bercakap tentang hijarah ini, kita pernah belajar juga perkataan ini, batu. Bila Allah bercakap tentang fattaqun nar, ya, takutlah ataupun lindungi daripada api neraka yang ada dalamnya manusia dan batu. Juga batu. Siapa batu itu? Salah satunya batu berhala. Tapi lebih daripada itu, Allah nak cerita bahawa kalau seorang itu tidak jaga hatinya, dia keras kerana tidak respon kepada mesej daripada Allah, kesannya apa? Hatinya macam batu. Ya, dan nanti dia akan bersama batu dekat dalam neraka. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi kalau begitu, Allah beritahu, walaupun kadang-kadang tapi saya memang hati keras, ya, hati keras, tak ada ke potensi untuk saya ditolong oleh Allah. Allah kata ada tiga kumpulan. Allah cakap wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada juga batu itu keras, tapi bila dia berinteraksi dengan ayat Allah, akhirnya yatafajjaru minhul anhar, keluar air membuak-buak seperti sungai. Salah satu perbincangan ulama ini, potensi yang ada dalam hati manusia seperti Abu Bakar. Kan, dia bila dia dapat sahaja wahyu, maka dia membuak-buak dia punya airnya. Air itu lambang daripada langit, dapat keimanan. Kesannya apa? Bila ada orang meninggal, Abu Bakar ada. Bila ada orang sedekah, Abu Bakar ada. Bila ada Nabi nak tolong, nak pergi hijrah, Abu Bakar ada. Itu yang pertama, kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua ialah wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, ya, iaitu apa? Iaitu bila dia terbelah baru keluar air. Sebahagian ulama mengatakan ini macam Saidina Umar ini, dia bila dia lempang adik dia tu, ya, dia tergegar kan, waktu itu baru dia terkeluar dia punya keimanan dia. Tapi kena gegar dulu. Dia tak macam Abu Bakar tak kena gegar. Dia memang dah keluar begitu. Tapi yang ini kena gegar dulu. Bagi tuan-tuan, mungkin di kalangan tuan-tuan ada kawan ke yang dia jenis keras macam Umar, kena gegar, tetapi bila gegar itu keluar juga air, keluar juga keimanan. Dia rasa kemanisan iman. Dan orang begini, ganas-ganas dia pun bila sudah disentuh oleh kemanisan Al-Quran, kemanisan iman, dia akan berjuang bersungguh-sungguh. Ya, yang harapnya tuan-tuan mungkin pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Yang ketiga apa? Iaitu wa inna minha lama yahbitu minhu min khasyatillah. Yang ini tak ada keluar air. Dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua perkara ini kerana diuruskan hati yang ada akal. Mari kita tengok perkataan hari ini. Perkataannya aqala. Sama-sama kita perhatikan. Apa maksud aqala? Aqala maksudnya ialah kekuatan tersedia untuk menerima ilmu ataupun akal, ya, berulang 49 kali di dalam Al-Quran. Dan kita tengok pada ayat 73 sebentar tadi, aqala ini istilah lainnya, kalau ada kuda ke tali yang pegang itu namanya iqal, ya. Sama juga yang dekat Arab tu igal maksudnya. Jadi peranan akal kita adalah untuk mengekang daripada terjatuhnya kita ke lembah yang tidak baik, dan itulah peranan akal. Tapi syaratnya apa? Akal itu kalau dia tak diuruskan dengan hati yang baik, dia jadi apa? Dia jadi sombong. Pasal dia nak beritahu saya yang paling baik, saya paling betul. Tapi bila kita gabungkan dengan apa? Gabungkan dengan hati yang lembut, macam mana nak dapat? Dengan kita banyak berinteraksi dengan Quran. Itulah yang kita belajar pada ayat 74. Kita akan bersambung lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini alhamdulillah kita mengikuti kepada halaman yang ke-11 Ustaz. Ya. Alhamdulillah, kisah yang sebenarnya amat
menarik, betul, ya. betul. Dan bukan sekadar menarik, ya. Ini bukan kisah di bilik tidur ke ataupun kisah suka-suka, tapi pelajaran untuk kita menyemak sama ada saya adalah orang kategori 1, 2 atau 3 yang kita tengok daripada ayat yang ke-74. Dan kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini, memastikan bacaan kita yang memberi kesan pada hati kita pada setiap hari. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah untuk persoalan tajwid ini kita masih lagi berbincangkan tentang kesalahan-kesalahan yang jali ataupun kesalahan yang besar. Kalau boleh kita boleh lihat kepada skrin untuk kita melihat pelajaran pada hari ini berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang besar yang dikategorikan oleh para ulama tajwid, iaitu contoh kesalahan yang besar ataupun jali, iaitu tertukar huruf walaupun tidak berubah makna, seperti huruf sad kepada huruf sin. Kita baca sirata, kita tukar dengan sin. Jadi kesalahan ni sama ada berubah makna kepada makna lain ataupun tidak berubah makna pada tidak ada makna. Itu juga dikategorikan sebagai satu kesalahan yang besar. Jadi kita elakkan baca Quran. Lagi surah Al-Fatihah, ramai juga yang baca siratal ladzi dengan sin. Mungkin dia malas nak tebalkan sin sad itu, maka jadi siratal ladzi. Maka itu juga berubah kepada huruf. Ya, masya-Allah. Maka qiraat kita membacanya dengan huruf sad, lafaz sad yang sad, ya. Baik. Jadi itu adalah pelajaran kita, yang penting kita menjaga hurufnya, Ustaz, ya. Kerana huruf itu adalah hak bagi Al-Quran, dan insya-Allah nanti kita akan sampai pada waktu kita belajar alif keluar daripada mana, ba, sin dan sebagainya, insya-Allah. Jadi itulah daripada tajwid, dan kita nak menyambung kembali kepada ayat 75, ya. Kita nak baca dengan huruf terbaik. Silakan Ustaz, kita menyambung. Okey, satu ayat ayat 75. Ya. Tadi kita dah dengar disajikan oleh bagaimana tadabbur, bagaimana kisah Bani Israel bila pelaku pembunuhan tadi, pembunuhan mereka tuduh menuduh. Jadi huru-hara Ustaz. Jadi pelajaran juga, kita janganlah melakukan pembunuhan. Kemudian tuduh orang sana, orang tak buat kita kata dia bunuh. Kita bercakap satu Malaysia membicarakan tentang tuduh menuduh orang yang membunuh. Juga itu perangai yang harus kita hindarkan. Kemudian Allah Taala tunjukkan mukjizat depan mata. Saya memperhatikan bila Ustaz sebut mukjizat besar. Allah Taala menunjukkan dia punya kekuasaannya, menghidupkan orang mati, beritahu ini si pembunuhnya. Pun selepas itu summa qasat qulubukum, masih lagi keras, bahkan jadi keras seperti batu. Ustaz sebut apa? Batu ada yang keluar air. Batu ada yang terpecah, tapi hati Bani Israel tak terpecah. Tak pecah-pecah. Dan last sekali wa innama lama yahbitu min khasyatillah. Ada yang batu yang jatuh, tapi hati Bani Israel tak jatuh kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selamat daripada hati tadi. Kita dapat hati yang baik, bukan hati yang sebagaimana dalam Al-Quran sebut, orang yang selamat hari akhirat illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati. Sebab hati inilah tempat penentu dia. Penentu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih daripada Nu'man bin Bashir, ala wa inna fil jasadi mudghah. Tahulah kamu dalam tubuh kamu ni ada satu mudghah, segumpal darah, yang mana kalau baik itu baiklah seluruhnya. Kalau rosak itu rosaklah seterusnya. Itulah dinamakan hati. Bukan hati yang dimaksudkan hati yang doktor tu. Bedah ada hati. Tidak. Ini hati yang dapat merasai, hati dapat memahami, hati yang dapat ketundukan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hati yang disebutkan itu. Mudah-mudahan hati yang menjadi raja menyebabkan tangan kita akan sentiasa membelai Al-Quran, mata kita akan sentiasa melihat benda yang baik. Tapi kalau hati keras tadi sebut, dia akan melahirkan tindakan yang tak elok Ustaz. Hati dan yang itu keras. sebabnya bila Ustaz cakap tadi tentang yahbitu tadi, istilahnya jatuh kan, Allah akan memberi peluang pada, kalau hati itu bukan kategori 1, bukan kategori 2 yang kena gegar sikit, dia akan terpancar air. Kadang-kadang yahbitu itu iaitu bila dihancurkan itu, contohnya dia accident, dia mungkin bisnesnya jatuh, ya, mungkin ada orang yang meninggal dalam hidup dia, lepas tu baru dia ya Allah aku khasyatillah. Mana Allah tegur dia boleh kembali. Tapi si Bani Israel ni memang buat macam mana pun, maknanya mukjizat depan mata dah. Hidup dah balik. Tapi setiap orang kena yahbitu, kena gegar, kena accident ke apa ke, macam kalau katakan di Israel sana kan, dia tetap juga dia kata we are the chosen one. Mana teguran daripada Allah, kita ambil positif. Kita ambil cara. Hati tadi. Maknanya kalau kita zaman hari ni Ustaz, kita dah pernah berlaku tsunami di Aceh, kita merasai itu. Dan hari ini kita
berlaku COVID-19. COVID-19. Satu teguran daripada Allah Teguran. Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita tak ambil peduli, Kalau tidak khasyatillah lagi, subhanallah, kita harapkan kita tidak jadi begitu. Dan itu sebabnya kalau kita tengok pada ayat 75 yang Ustaz nak baca ini, Allah memberi pujukan pada Nabi, kenal dah orang macam ni, apakah isinya? Kita akan baca. okey, jom Silakan. kita baca ayat yang ke-75. Satu ayat saja. Sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, saya dapat komen-komen di FB, banyak yang kata teruja dengan rancangan ini, ada yang Quran time, main Quran time dah jadi habit saya, Ustaz. Betul. Habit ni benda-benda yang besar juga, Ustaz. Tabiat ya. Tabiat di hari-hari. Dalam bahasa Al-Qurannya adalah amal lah. Amal tu sesuatu yang berulang kali. Kalau tidak, kalau fa'ala ataupun kasaba itu dia buat sekali-sekala saja kan. Jadi harapnya inilah amal soleh, tuan-tuan sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ayat 75 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Maka adakah kamu, wahai kaum muslimin, sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu sedangkan segolongan daripada mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Mereka tahu, Ustaz. Ya, bila cakap tentang ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai yang kita tidak mahu jadi itu, bukan dia tak tahu. Tahu. Allah cakap wahum ya'lamun di ayat hujung itu. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka itu ada apa istilahnya tadi, buat fariqum minhum, dia berpecah-pecah ya, dan kemudian dia buat yuharrifunah. Ya, yuharrifu nah ni maksudnya inhiraf, dia membuat penyelewengan daripada apa yang ada. Macam-macam cara. Ada yang dia punya ulama'nya itu dia pergi tukar balik isi dia. Ya, kalau zaman sekarang ini kita harap tidak berlaku pada saya, pada ustaz-ustaz yang menyampaikan ceramah. Ada ayat Quran kemudian dia pergi pusing ayat itu. Kan? Mana tahu kebenaran tu. Tahu kebenaran. Tapi kadang-kadang pasal nak jual sesuatu, kan? Maka okey, baca ayat ini nanti jadi kaya. Baca ayat ini nanti akan selamat kanser A, kanser B, kanser C. Padahal sebenarnya mungkin ayatnya itu bukan itu yang dimaksudkan. Jadi yang ini kita kena berjaga-jaga, tak nak berlaku. Dan Allah mengatakan, apakah kamu sangat mengharapkan mereka? Jadi Allah pujuk pada Nabi, kepada orang Islam, kalau mereka ni dah keras sangat, biar Allah settle. Kan? Biar Allah uruskan. Kita buat apa yang boleh kita buat, terus menjaga iman kita, dan mari kita tengok lagi apakah yang berlaku kepada Bani Israel ini, dan juga kita harap kita jauh daripadanya. Ayat 76. Okey. Seterusnya kita sambung ayat terakhir muka surat. Begitu pantas berjalan kita punya program ini, Ustaz. Dan masuk ayat terakhir muka surat yang ke-11. Kita ingat bila Ustaz sebut ni dah tahu kebenaran tapi still tak nak ikut kebenaran. Macam ayat kita bincang surah Jumaah. Mathalul ladzina hummilut Taurat. Allah Taala buat permisalan orang-orang yang tahu kitab Taurat. Dia boleh baca kitab Taurat. Tapi thumma lam yahmiluha, tapi tak nak ikut, tak nak amalkan, tak nak ambil tanggungjawab. Kamathalil himar, sepertilah himar yang memikul kitab-kitab tersebut. Betul. Tadi. Kitab tapi himar, adakah himar tahu apa isi kandungan? Dia buat tak tahu sahaja. Yang saya cakap ini ada kaitan dengan halaman 12 yang kita akan tengok besok, tuan-tuan. Ada kaitan. Pasal mereka ni tak tahu isi kandungannya. Dia pikul saja. Sahaja. Jadi mari kita tengok ayat 76. Ia akan bersambung esok. Silakan Ustaz. Okey, jom. Ayat terakhir surah Al-Baqarah muka surat 11. Ayat yang ke-76. Masih lagi dengan menggunakan maqam ataupun taranum Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd
بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata amanna. Kalau kita rujuk balik kepada muka surat 2 ustaz ya, sebenarnya bercakap tentang orang-orang yang sakit hatinya itu, dia kata may yaqulu amanna. Menarik dekat sana pasal apa? May yaqul itu mufrad. Tapi amanna tu kan ramai tu. Dia nak ceritanya apa? Setiap orang yang munafik itu ya, yang buat masalah ini, dia cakap amanna, kami sama dengan kau. Dia setiap orang yang ada masalah hati tu, dia nak akan cakap, saya dengan kau, saya geng dengan kamu. Terutama apabila berada di Madinah itu, cakap bersama dengan orang beriman sebagai satu kelebihan. Pasal apa? Pasal itu sebagai satu kumpulan yang special ya. Jadi dalam ayat ini Allah ulang balik, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Mereka kata kalau mereka berjumpa dengan orang beriman, kami beriman. Tapi bila berjumpa sesama mereka, ba'dhum ila ba'd qalu, dia akan cakap, kamu beritahu ke apa yang telah dibongkar oleh Allah pasal kita? Kan, pasal apa? Dalam Taurat mereka dah tahu dah bahawa sebenarnya mereka percaya kepada kena ada percaya kepada Rasul, ada kitab yang akan datang selepas itu. Dan Allah pun cakap sebenarnya apa yang ada dalam Al-Quran ini membenarkan apa yang ada pada Taurat tersebut. Jadi mereka cakap liyuhajjukum bihi inda rabbikum ya. Pemimpin-pemimpin mereka ni dia cakap pada geng-geng Bani Israel itu, mengapa kamu beritahu kan? Nanti mereka akan berhujah menyanggah kamu dengan inda rabbikum, di sisi Allah. Jadi dia sebenarnya sembunyi-sembunyi pasal mereka tahu apa yang mereka buat itu sebenarnya tak betul. Apa pelajaran untuk kita pada tahun ini ustaz ya? Maksudnya kita kalau ada benda tak betul ya, kita kena minta ampun pada Allah. Jangan pula kita kata kau jangan beritahu, kau jangan beritahu, kau jangan beritahu. Pasal apa? Pasal Allah boleh cakap dalam ayat 72 tadi apa? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Apa yang kita sembunyikan ini Allah boleh mukhrij. Allah boleh keluarkan. Ya, dalam kes tadi mereka bunuh, Allah boleh keluarkan. Tiba-tiba pula boleh lembu kan, entah mana-mana lembu, darah kena pada mayat boleh bangkit balik semula. Dan Allah boleh buat macam-macam dalam dunia ini. Tiba-tiba kesilapan kita terbongkar. Ya, kerana apa? Kerana Allah berkuasa. Yang penting ikut jelah cakap Allah. Itu poin yang penting. Di hujung itu Allah cakap afala ta'qilun. Ya, perkataan kita hari ini tadi aqala, mengapa kamu tidak kekang diri kamu guna akal dengan cara yang terbaik ya. Dan itu sebabnya akal ini ustaz ya, nak guna cara terbaiknya ini dia perlukan pengurusan hati, dan hati ini diuruskan oleh apa? Apabila kita banyak berzikir, kembali kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah halaman 11, kita ingin ambil 3 pelajaran resolusi daripada halaman ini. Mari kita sama-sama saksikan. Yang pertama, kita dianjurkan untuk melaksanakan perintah yang mudah dan jangan memberatkan, jangan banyak songel, jangan banyak tanya. Dah dapat sesuatu perkara, buat ya. Jangan banyak tanya. Yang pertama. Yang kedua, perkataan insya-Allah ya adalah perkataan yang amat penting diucapkan untuk kita mendapat hidayah ya. Itu penting sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 70. Dan yang ketiganya, pentingnya kita menjaga akal dan juga hati kita. Akal yang disentuh pada ayat 73 dan hati yang disentuh pada ayat 74 ustaz ya. Akal dan hati ini kena jaga betul-betul. Itu sebabnya bagi cikgu-cikgu yang mengikuti program ini, adik-adik yang mengikuti program ini, kita belajar juga, tetapi kena juga cikgu kalau ustaz ya, kalau boleh dekat sekolah di peringkat kepimpinan boleh buat silibus
ataupun sukatan pelajaran hati. Kalau boleh lah pengurusan hati. Pasal Pengurusan apa? hati. Di sekolah kita diajar pengurusan intelek, IQ. Itu yang berfikir aras tinggi tapi beremosi aras tinggi tidak diajarkan. Jadi kalau boleh, kalau kita belajar daripada surah ini, kita tahu bahawa Bani Israel dari segi pandai tidak dinafikan. Dulu saya ada seorang kawan dekat luar negara dulu, Ustaz, memang kawan dengan seorang Yahudi lah. Yahudi. Dia memang bijak, dia belajar sikit boleh skor sampai 4 flat. Saya terhege-hege kan, dapat tak 4 flat kan. Hebat jugalah. Jadi dari segi bijak memang bijak. Tetapi Allah sudah bongkar bahawa sebenarnya bijak ini tidak cukup. Tidak cukup. Kita ada ilmu sedikit, kita uruskan hati kita, kita buat sedikit dengan rasa kehambaan kepada Allah, itu lebih bermakna. Seperti mana kalau kita tengok contoh sahabat, Ustaz, Bilal bin Rabah, kita sebelum ini cakap tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Bilal bin Rabah itu mungkin ilmunya tak tinggi, dia hamba. Tetapi kerana hatinya itu telah disusun ataupun telah dipandu oleh La ilaha illallah, oleh Al-Quran, maka kesannya ialah dia membina manfaat hingga ke hari ini. Sama juga Mus'ab bin Umar, contoh-contoh sahabat. Mereka itu pandai tinggi ke rendah ke, tapi bila hati diuruskan, mereka terus cemerlang untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Inilah pelajaran untuk ibu ayah di rumah juga, kalau minta anak baca Quran ke ataupun hafaz Quran, belajar akademik, sekarang pakai online, Ustaz, kan. Kalau nanti mungkin masuk sekolah balik, tetapi ideanya ialah jangan sekadar bahagian itu ditekankan, tetapi mak ayah mungkin ada peluang. Saya lah kena tengok balik adik-beradik ni, dia berdengki ke antara satu sama lain, kena diuruskan. Ia bukan sekadar kita kata tak apalah, biasalah budak-budak. Tak. Kadang-kadang yang itu boleh berlarutan sampai ke tua. Sampai ke tua. Dan tuanya itu apa? Contohnya, tengoklah Bani Israel. Dah tua-tua pun dia selalu berdengki, dia pandang orang lain sebagai istilahnya qayyim, dia status macam anjing dia panggil kalau tengok orang lain, Tapi bagi kita umat Islam, kita tidak begitu. Kita anggap semua manusia adalah makhluk Allah yang perlu dimuliakan. Inilah perkara yang kita perlu belajar, resolusi kita yang ketiga, dan moga-moga, Ustaz, kita boleh berdoa pada Allah agar hati kita, akal kita ini, bagi profesor-profesor yang ada, dipimpin, cikgu-cikgu yang ada, pemimpin yang bijak-bijak, hatinya dipimpin oleh apa? Oleh panduan hidayah daripada Al-Quran. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah agar kurniakanlah kepada kami hati yang bersih ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami hati yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami ucap di mulut kami ini itulah daripada hati-hati kami ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami mendengar ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami memahami, mentadabbur ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami menambahkan ilmu pengetahuan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami akal yang baik ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami akal yang sihat ya Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami akal yang dipandu oleh wahyu-Mu ya Allah. Ya Allah, pandulah akal-akal kami ini ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami
akal dipandu oleh iman ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami akal yang sentiasa dipandu oleh kalam-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang dirahmati ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap kali kami bertemu ya Allah sebagai pertemuan yang bermanfaat, yang menambahkan ilmu kami ya Allah, supaya kami dapat mendekatkan diri kami dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu, setiap kali kami tambah ilmu, kami akan dapat dekatkan diri kami dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang terpelihara daripada sebarang maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamna jami'an. Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna jami'an ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan doa, moga-moga Allah memberikan mengkabulkan doa kita sebentar tadi Ustaznya, menjadikan hati kita ini hati yang lembut, hati yang selalu memberi respon kepada Allah Subhanahu taala, bukannya melawan ya, nak menunjuk ataupun nak minta Allah ikut kepada apa yang kita ingin, tetapi kita ikut kepada apa yang Allah susun yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya kita ingin sebarkan manfaat ini kepada seluas mungkin. Mungkin di kalangan tuan-tuan ada yang kata bahawa saya ada ahli keluarga saya hati keras macam batu kan. Kalau hati keras macam batu itu ubatnya adalah Al-Quran. Bila Quran ini sampai, kita akan terkejut kalau katakanlah ada anak ataupun kawan kita dia seperti Omar kan, Omar yang ganas keras itu, tetapi rupa-rupanya dengan surah Taha itu memberi manfaat. Sebabnya kempen kita Wakaf untuk Ummah adalah satu kempen, bukan sekadar kita nak menyampaikan mushaf, tetapi kita nak menyampaikan mesej hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang ada ke lapangan, saya menyeru untuk bersama bergabung dalam Wakaf untuk Ummah ini, kerana kita ingin memastikan mushaf ini sampai ke pusat komuniti, sampai ke balai raya, sampai ke taman, surau, pelbagai tempat di dalam di penjara Ustaznya, kerana kita tahu bahawa hidayah daripada Allah ini adalah mukjizat yang tidak bertepian. Ya, dia memberi kesan, dan dalam masa yang sama Ustaz ya, kita nak mewawarkan kepada tuan-tuan yang berada di rumah, bila kita dah baca ini, kita bukan sekadar duduk diam, tetapi kita nak menjadi sahabah Al-Quran ya, menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Al-Quran. Tuan-tuan mungkin sahabah, mungkin ada yang tanya apa peranan sahabah Ustaz ya. Satu, baca kan, tapi yang lebih daripada itu kita nak baca, faham dan menyebarkan ya. Jadi boleh tuan-tuan pergi ke Facebook Sahabah Al-Quran, type di Facebook, tuan-tuan join, ikuti grup social media ini agar kita boleh berbincang. Salah satu aktiviti yang sekarang sedang berlaku Ustaz ialah setiap halaman ini kita minta kongsikan apakah pelajaran ataupun rujukan tambahan, katakan dia baca daripada tafsir ke apa ke, kongsikan. Kerana apa? Kerana saya yakin tuan-tuan semua adalah sahabat Al-Quran ya, ada yang lebih berilmu. Kita peringkat awal-awal je Ustaz, kita kongsi-kongsi pendek kan, tapi lepas itu kita kena baca lagi, faham lebih lagi dan amalkan lebih lagi. Itulah sahabah Al-Quran. Moga-moga tuan-tuan boleh bergabung di sana. Kita akan lebih banyak aktiviti dilakukan. Habis nanti kita boleh berjumpa ke Ustaz ya. Kita boleh membantu lebih ramai lagi kerana kita adalah sahabah Al-Quran. Inilah program kita pada hari ini, halaman yang ke-11. Kita baca, faham, amal. Kita bertemu lagi pada 5 petang insya-Allah. Kita bertemu pada jam berapa Ustaz? 10 malam. Kemudian 6 pagi. Okey, 6 pagi 3 kali ini. Dan kalau terlepas juga dekat Facebook itu ada ya, boleh berbincang di grup Sahabah Al-Quran untuk kita nak tengok sebenarnya apakah manfaat kesan bila kita dah bersama dengan Al-Quran ini. Kalau kita share, dia memberi inspirasi kepada lebih ramai untuk baca, faham, amal. Bertemu lagi kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal.